Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para pelajar, untuk subjek yang kedua pada petang ni sebelum kita bercuti esok Jumaat Sabtu, baiklah kita akan masuk subjek tafsir Al-Quran dan Al-Hadis. Darjah 4, pelajaran 2 iaitu dalam tajuk amanah dan adil. Untuk subjek yang lepas kita dah belajar ganjaran bersedekah. Jadi untuk pelajaran yang ini kita akan masuk pelajaran yang kedua iaitu amanah dan adil. Baiklah, macam biasa awak boleh buka buku tafsir Al-Quran awak, warna hijau sama juga. Boleh awak buka muka surat 5. Okey, sama-sama kita tengok. Baiklah, yang pertama firman Allah dari surah An-Nisa ayat 58. Boleh baca sama-sama dengan saya. Rujuk pada buku teks awak pun boleh, muka surat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'izukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Baiklah, kita tengok artinya. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia, Allah menyuruh kamu menghukum dengan adil. Sesungguhnya Allah dengan suruhannya itu memberi sebaik-baik pengajaran kepada kamu. Sesungguhnya Allah sentiasa mendengar lagi sentiasa melihat. Baiklah, dalam ayat Al-Quran ni dari surah An-Nisa kita akan belajar amanah dan adil. Apakah amanah dan apakah adil? Baiklah, yang pertama kita pergi ke amanah dulu. Apakah yang dimaksudkan dengan amanah? Baiklah, sesuatu yang wajib dipelihara dengan sebaiknya dan diserahkan kepada tuannya. Jadi, wajib dipelihara. Maksudnya amanah ni adalah satu yang kita kena jaga baik-baik, sebaiknya dan diserahkan kepada tuannya. Apa yang diberikan kepada kita, apa yang disampaikan kepada kita, kita jaga dan serahkan kepada tuannya dengan sebaik-baiknya. Okey. Orang yang tidak menjaga amanah dan tidak menyampaikannya, maka ia akan menjadi orang yang khianat. Orang yang khianat ni orang yang tak baik lah. Maknanya dia tak jaga amanah dan dia tak sampaikan amanah dengan sebaik-baiknya. Jadi dia akan menjadi seorang yang khianat. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada bahagian amanah. Amanah terbagi kepada 3 bahagian. Baiklah, yang pertama adalah amanah manusia kepada Allah. Yang kedua, amanah manusia sesama manusia. Dan yang ketiga, amanah manusia terhadap diri sendiri. Baiklah, kita tengok yang pertama, amanah manusia kepada Allah. Apakah amanah kita sebagai seorang manusia kepada Allah, Tuhan kita? Menunaikan segala perintahnya seperti solat, zakat, menunaikan haji. Ini adalah kewajipan lah, perintah yang Allah perintahkan kepada kita. Kita wajib melaksanakannya. Dan meninggalkan segala larangannya. Apa yang Allah larang untuk kita lakukan. Zina sebagai contoh. Minum arak ataupun judi. Semua perkara-perkara yang Allah suruh adalah untuk kebaikan diri kita. Dan segala apa yang Allah larang adalah dia boleh memudaratkan diri kita. Ini adalah amanah manusia kepada Allah, menunaikan segala perintah dan meninggalkan segala larangannya. Baiklah, kita tengok yang kedua, amanah manusia sesama manusia. Menjaga rahsia. Jika seseorang tu bagi rahsia kat kita, contohnya dia cerita dekat kita sesuatu masalah dia. Jadi kita ni perlulah simpan rahsia. Janganlah cerita dekat orang ni, jadi itu dikira khianat. Seterusnya yang kedua, menjaga harta. Contoh, saya bagi awak kereta ni dekat awak untuk awak jaga. Jadi
harta tu adalah amanah. Jadi kita kena jaga harta tu baik-baik. Yang ketiga, bercakap benar. Janganlah berbohong. Kalau dia kata A, A lah. Kalau dia kata B, B lah. Bercakap dengan benar. Sebab menipu tu adalah sesuatu perkara yang tak baik. Seterusnya, menunaikan janji. Salah satu sikap manusia dengan manusia ni adalah menunaikan janji. Bila kita dah berjanji, kita kena tunaikan. Dan yang ketiga, amanah manusia dengan diri sendiri. Menjaga diri daripada sesuatu yang mendatangkan buruk dan bahaya. Kita ni manusia, diri kita. Kita kenalah jaga diri kita sendiri. Okey? Siapa lagi nak jaga kalau bukan diri kita sendiri? Jadi kita kena jaga diri kita ni daripada melakukan sesuatu yang boleh mendatangkan buruk dan bahaya untuk diri kita. Okey, antaranya apa? Bunuh diri ataupun minum arak. Minum arak ni, jika kita minum arak, arak tu adalah sesuatu yang memabukkan. Jadi kita tak boleh membezakan antara yang baik dengan yang buruk. Yang ketiga adalah menyalahgunakan dadah. Jadi jangan sesekali ambil perkara yang haram ni. Ataupun merokok. Ataupun rasuah. Rasuah ni jika awak dah kerja nanti, ada orang hulur awak 20,000, awak pun ambil. Jika dia dapati awak bersalah, maka awak boleh dibuang kerja. Dan yang terakhir, menghidugam. Ni semua adalah perkara yang boleh mendatangkan buruk dan bahaya kepada diri sendiri. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada adil pula. Adil ialah memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya tanpa keraguan. Jika seseorang tu berhak terima apa yang patut dia terima, jadi kita kena berikan. Okey, berlaku adil hukumnya adalah wajib. Okey, sekarang kita tengok aspek-aspek adil. Yang pertama, menetapkan hukum. Adil dalam menetapkan sesuatu hukum. Yang kedua adalah memberi hak orang lain. Jadi jika seseorang ni berhak dapat 20, dia kena dapat 20. Jika seseorang ni berhak hanya dapat 10, jadi dia berhak dapat 10 je lah. Jadi benda tu adalah adil. Adil untuk dia dan untuk dia. Contoh macam sesuatu kerja. Okey, kalau awak buat kerja tu A, jadi awak berhaklah dapat ganjaran yang A. Jadi kalau awak buat kerjanya C ke ataupun D, jadi awak berhaklah dapat ganjaran yang C ataupun D ikut kepada awak punya usaha. Jadi contoh macam seorang cikgu ni adil dalam memberikan markah, adil dalam memberikan pengajaran. Saya tak melebihkan orang ni, jadi saya kena bagi sama rata. Awak dapat, pelajar A dapat, pelajar B pun dapat. Okey, seterusnya yang ketiga, perbicaraan. Ni jika ada berlaku perbicaraan lah, kena berlaku adil. Jika orang ni bersalah, tetap bersalah. Jika orang A tak bersalah, jangan dihukumkan. Dia adalah orang yang betul. Seterusnya yang keempat, menjadi saksi. Contohnya, awak pergi sekolah, awak nampak pelajar B tu buat kesalahan. Jadi guru disiplin panggil awak untuk menjadi saksi. Jadi awak kenalah bagi saksi atas apa yang awak nampak. Jangan dekat situ awak menipu pula. Sebenarnya awak nampak, awak cakap tak nampak. Ataupun sebenarnya pelajar A tu buat, awak cakap awak tak buat. Jadi salahlah dekat situ. Dan yang terakhir, mendamaikan perselisihan. Jika ada pergaduhan ni, kenalah adil. Kenapa dia berlaku macam ni? Kenapa orang ni bergaduh? Kena adil dalam mendamaikan perselisihan. Baiklah, yang terakhir kita tengok ciri-ciri orang yang adil. Yang pertama, bijaksana menyelesaikan perselisihan faham. Jadi orang ni dia tak ada lebihkan mana-mana pihak. Jadi kalau orang ni bergaduh, kena bincang baik-baik apa yang patut diselesaikan masalah tu. Jangan bila orang yang ketiga masuk, berlaku lagi, tambah lagi perselisihan faham. Jadi dekat situ, ciri-ciri orang yang adil ni adalah orang yang bijaksana dalam menyelesaikan masalah perselisihan faham, pergaduhan. Baiklah, yang kedua, arif dan bijaksana dalam perbincangan. Jadi
Kalau kita arif dan bijaksana dalam perbincangan, tak adalah berlakunya perselisihan faham ataupun pergaduhan. Seterusnya yang ketiga, ciri-ciri orang yang adil ni adalah tolong menolong dalam ke arah kebaikan. Dan yang keempat, mengasihi sesama Muslim tanpa pilih kasih. Macam saya lah, macam seorang guru dalam kelas. Saya seorang guru ni, dia tak boleh nak melebihkan pelajar A ataupun dia tak boleh nak melebihkan pelajar B. Dia tinggalkan je pelajar C. Jadi tak boleh macam tu. Seorang guru mestilah bagi ilmu ataupun beri ilmu dengan sama rata. Tak kisah pelajar A, pelajar B, pelajar C. Jadi seorang guru tu mestilah bersikap adil. Dia tak boleh melebihkan pelajar A ataupun dia tak boleh nak melebihkan pelajar C, dia tak boleh nak melebihkan pelajar B. Jadi dia kena beri ilmu tu sama rata. Layanan yang diberikan pun sama rata. Okey, tak boleh pilih kasih. Dan yang terakhir, menghukum secara adil dan saksama. Jika seorang tu bersalah, dia dikenakan hukuman. Jadi kalau seseorang tu tak bersalah tapi tiba-tiba dia dikenakan hukuman, jadi perkara tu adalah perkara yang tak adil lah. Kesian kepada orang yang tak bersalah tu, tiba-tiba dia kena pula hukuman. Jadi kat situ berlakunya perkara yang tidak adil. Baiklah, setakat sini saja perbincangan kita pada hari ini. Lepas ni awak akan buat latihan dekat muka surat yang saya sertakan dekat dalam WhatsApp. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.